Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Seksyen 4 MPU 3112 Hubungan Etnik. Di dalam video ini, kami ingin membicarakan mengenai konsep kesepaduan sosial di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sejagat dan terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Oleh hal yang sedemikian, kesepaduan sosial yang baik perlu dipupuk di kalangan masyarakat yang berbagai bangsa dan adat. Tetapi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesepaduan sosial? Bermula pada kata dasarnya perpaduan, yang bermaksud penyatuan masyarakat di dalam sebuah negara dalam membentuk identiti dan nilai serta perasaan cinta akan tanah air. Menelusuri hubungan etnik daripada perspektif konflik. Konflik mewujudkan sempadan antara masyarakat di dalam Malaysia. Apabila membicarakan tentang perspektif konflik, terdapat sarjana yang menyatakan bahawa masyarakat yang memiliki perbezaan budaya, bahasa dan agama seperti di Malaysia pasti akan terpisah dan terasing mengikut kumpulan masing-masing tanpa nilai yang dapat diikat mereka bersama. Pada pandangan mereka, perbezaan etnik akan melahirkan persaingan antara kumpulan-kumpulan etnik sehingga berlaku keputusan ciri-ciri etnik, iaitu dari segi bahasa, budaya dan agama apabila golongan etnik yang dominan menguasai etnik yang minoriti. Di Malaysia, isu-isu perkauman kerap sekali dibangkitkan oleh pelbagai pihak seperti media massa dan juga parti-parti politik. Ideologi rasis dan konflik antara etnik juga sering disebarkan demi kepentingan dari pihak tertentu. Antara contoh-contoh isu yang berkaitan dengan konflik etnik adalah peristiwa 13 Mei di mana berlakunya konflik perkauman di antara rakyat Malaysia. Keadaan sebeginilah yang memberikan gambaran bahawa masyarakat Malaysia sering menghadapi masalah konflik antara etnik. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menerapkan perpaduan kaum di antara rakyat Malaysia melalui kesepaduan sosial bagi mengukuhkan hubungan perkauman di Malaysia. Seterusnya adalah memahami hubungan etnik melalui sosial. Kesepaduan sosial ialah pandangan alternatif untuk memahami hubungan etnik di Malaysia. Kebanyakan kajian tentang hubungan etnik di Malaysia menggunakan paradigma konflik untuk menganalisis dan memahami setiap permasalahan yang wujud dalam masyarakat. Pandang sedemikian mengandaikan masyarakat Malaysia sentiasa berada dalam persengketaan, saling bersaing, khususnya antara kumpulan yang berlainan etnik dan agama. Hakikat mengangkat paradigma konflik sebagai teras memahami permasalahan masyarakat di Malaysia adalah kurang tepat kerana realitinya masyarakat hidup dalam aman dan stabil. Jika kita boleh lihat di media sosial, banyak memaparkan buletin-buletin palsu atas dasar politik dan untuk memecah belahkan rakyat agar hidup dalam persengketaan. Namun hakikatnya rakyat Malaysia hidup aman dan saling bergantung atas satu sama lain. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah sentiasa meneliti dan menyiasat pihak yang melakukan sedemikian agar isu ini tidak berulang lagi. Terutamanya di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menerang mengenai hubungan saling berkait dan bergantungan. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama memang menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam menguruskan kemajmukan melalui jalinan hubungan antara satu sama lain. Kesantunan insan dalam mengurus perbezaan dalam masyarakat pelbagai agama dan bangsa perlu dititik beratkan kerana ini merupakan satu realiti yang harus difahami dan diterima semua pihak. Jalinan hubungan sosial secara berterusan akan terbina dalam kalangan anggota masyarakat Malaysia merentasi pelbagai etnik, agama, budaya dan bahasa menerusi interaksi sesama mereka. Interaksi dan hubungan antara anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama di negara ini melengkapi dan saling bergantungan dalam jalinan rantaian kesepaduan sosial yang panjang. Melalui setiap rangkaian perbuatan atau produk yang digunakan yang tiba di hadapan kita, kesemua itu secara tidak langsung telah melibatkan satu proses hubungan antara kaum bagi menjayakan usaha untuk menghasilkan sesuatu kepada masyarakat semua. Dengan ini, kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengiati bahawa setiap perkara yang berjaya dikemukakan atau diusahakan telah melibatkan tenaga dan titik peluh dari pelbagai kaum dan etnik sebelum sesuatu itu tiba di hadapan untuk kegunaan kita semua. Sebagai contoh,
Nasi yang dimakan setiap hari oleh kita berkemungkinan besar diperoleh daripada pesawah padi Melayu dari Kedah atau pesawah padi Cina dari sekincang Selangor. Padi tersebut kemudiannya dibawa ke kilang pemprosesan padi oleh pembawa lori daripada etnik India dan diproses pula oleh pekerja dari peringkat buruh hingga ke peringkat pengurusan yang mungkin terdiri daripada etnik Melayu, Cina atau India, atau juga kemungkinan daripada buruh imigran dari Indonesia, Bangladesh atau Myanmar. Padi yang siap diproses menjadi beras kemudiannya dibawa ke pasar raya atau kedai runcit oleh pemandu van atau lori yang mungkin daripada etnik orang asli, dan ketika sampai di kedai runcit atau pasar raya tersebut, beras berkenaan dipunggah, diangkut dan disusun di rak-rak dan seterusnya dijual oleh pekerja kedai runcit dan pasar raya yang mungkin daripada etnik Iban, Kadazan, Melayu, Cina, India, Bidayuh, Kelabit dan Kayan. Beras pula kemudiannya dimasak oleh pengusaha kantin daripada etnik Melayu atau Cina dan atau juga India yang dibantu oleh pekerja imigran dari Indonesia, China, India, Thailand atau Myanmar. Daripada contoh tersebut, dapat dilihat interaksi dan hubungan antara anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama di negara ini. Dengan ini, sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap perkara tidak akan tercapai atau berjaya sekiranya sifat bersatu padu tidak dipupukkan, kerana kita saling memerlukan antara satu sama lain. Bergerak kepada perbincangan kita yang seterusnya, iaitu takrifan autoriti dan takrifan harian. Apakah itu yang dimaksudkan daripada takrifan harian dan takrifan autoriti? Baiklah, takrifan harian ia adalah dibentuk oleh masyarakat dan lebih membantu ke arah kesepaduan sosial. Adapun takrifan autoriti itu pula, ia berkait rapat dengan hal seperti negara dan tidak boleh dipindah dengan mudah. Seperti artikel 160 Persekutuan di mana ia menyatakan bahawa Melayu itu haruslah beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam Melayu. Negara yang bersifat tetap mungkin bermasalah untuk digunakan ke atas bahagian daripada orang Melayu, khususnya kepada mereka yang daripada kelas atasan dan menengah, kerana lazimnya pertuturan mereka itu lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris. Fenomena yang dipaparkan merupakan suatu contoh yang kecil yang boleh diambil untuk memperlihatkan bahawa takrifan harian itu jauh berbeza dengan takrifan oleh negara ke atas warganya. Banyak lagi contoh lain yang boleh diambil untuk membuktikan pernyataan ini adalah benar. Fenomena yang saya katakan sebentar tadi merupakan satu contoh kecil yang boleh diambil. Hakikatnya dalam kehidupan seharian seperti yang dihuraikan sebelum ini, terdapat kerencaman yang wujud dan jauh lebih kompleks daripada takrifan autoriti. Malahan takrifan harian oleh masyarakat awam kemungkinannya lebih cair, renjam dan pelbagai. Secara ringkasnya, kesepaduan sosial memberi pengiktirafan terhadap takrifan harian oleh anggota masyarakat, dan takrifan harian dalam konteks hubungan etnik ialah pelekat yang menjadikan masyarakat Malaysia yang majmuk, pelbagai dan rencam ini secara sosialnya bersepadu. Pelekat sosial memberi kesepaduan sosial dihasilkan daripada interaksi dan jalinan hubungan sosial yang berlaku setiap hari antara sesama anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Kawasan kejiranan antara rakyat berbilang kaum memainkan peranan yang amat signifikan dalam merealisasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat di Malaysia terdiri dari pelbagai etnik, terutama di kawasan bandar. Pembentukan komuniti di kawasan bandar berkait rapat dengan pemodenan. Pemodenan telah membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan termasuk pembentukan masyarakat dan komuniti. Walau bagaimanapun, dalam mendepani pembentukan dan pembinaan komuniti melalui perubahan yang berlaku dari segi sosial dan ekonomi, terutamanya dengan perkembangan teknologi dan penemuan internet, ia mewujudkan pelbagai bentuk komuniti dalam komuniti itu sendiri. Kajian yang mendalam seharusnya dilakukan untuk melihat impak bentuk-bentuk komuniti kepada kesepaduan sosial. Keadaan ini jelas kelihatan apabila bentuk-bentuk komuniti yang pelbagai telah mempengaruhi kesepaduan sosial dalam masyarakat. Oleh itu, sebagai rumusan,
kita haruslah berpendirian bahawa kita memerlukan imajinasi sosiologikal yang jelas dan telus untuk memikir secara langsung dan tuntas mengenai sebarang persoalan sosial yang ingin kita fahami, iaitu melalui mencari jalan membina kefahaman tersebut dan akhirnya, kalau perlu, memberikan cadangan yang boleh dipraktikkan ke arah membantu menyelesaikan sesuatu cabaran.